قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim kerana sudi bersama-sama dengan Gema Nur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan sambungan tadabbur surah Al-Baqarah, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah kerana masih istiqamah duduk dalam majlis ilmu walaupun di hujung minggu ini. Terima kasih kepada grup Gema Nur Iman, tim pengurusan Gema Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Penerus Niyati binti Mansur dan staf pentadbiran Gema Nur Iman. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita hari ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak masuk ayat 84. Dan untuk ayat 84 ni dia ada sebab penurunan ayat ni. Waktu tu Yahudi di Madinah ni dia ada 3 kumpulan besar. Bani Nadir, Bani Quraizah dan Bani Qainuqa. Nadir, Quraizah dan Qainuqa. Qainuqa telah dihalau awal. Ada kes dihalau. Tinggal Nadir dan Quraizah. So, antara Bani Nadir dengan Qainuqa ni, walaupun dia agama ni sama, tapi kuil mereka berbeza. Kuil mereka berbeza. Dia agama sama, tapi sebab dia ada nama puak tu, Nadir dan Quraizah. So, diorang pun berbalah juga, dua bani ni. Dan mereka, sebab mereka ada duit, maka mereka memperkuda puak-puak Arab Madinah. Waktu tu, Arab Madinah ni mana ada asas agama. Diorang tak ada asas agama. So, kita tahu dua puak yang besar dekat Madinah, dua puak Arab yang besar ialah Aus dan Khazraj. Bani Nadir berkawan dengan Khazraj, Quraizah pula berkawan dengan Aus. Untuk Aus, puak Aus ni, dia dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az. Sementara Khazraj dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Dua-dua nama Sa'ad. Satu Sa'ad bin Mu'az, satu Sa'ad bin Ubadah. So, Aus dan Khazraj ni, dia macam kucing dengan anjing. Selalu gaduh. Perang sama sendiri. Mereka pernah berperang 40 tahun non-stop. 40 tahun non-stop. Sebab antara mereka punya kebiasaan ialah mereka akan mewasiatkan pada anak-anak mereka untuk terus bermusuhan dengan puak yang satu lagi. So, bila diorang berperang ni, Aus dan Khazraj berperang, Bani Nadir dengan Bani Quraizah menjadi pelobi. Diorang yang supply senjata.
So sebab diorang ada harta, diorang yang supply. Perang. Ada syariat dalam kitab Taurat yang sebut, kalau ada bangsa Yahudi ditawan, mereka yang tidak ditawan mesti kumpul duit untuk tebus orang yang telah ditawan tu. Dan arahan dalam Taurat, jangan berperang sesama sendiri. Jangan halau bangsa mereka dari daerah tempat yang mereka tinggal. Ini undang-undang dalam Taurat. Jangan perang sesama sendiri. Kalau ada yang ditawan, mesti tebus dan jangan halau keluar dari daerah. Tapi apa yang berlaku? Mereka langgar undang-undang ni. Bila mereka berperang sesama sendiri dan juga ikut berperang bersama dengan Arab dekat Yathrib tu, dekat Madinah tu, Aus dan Khazraj. Dan bila puak Yahudi yang lawan tu kalah, mereka halau yang kalah tu dari tempat tinggal mereka, usir dari tempat tinggal mereka. Tapi dalam masa yang sama, bila ada orang Yahudi ditawan oleh bangsa Arab, orang-orang Yahudi ni yang jadi musuh tadi sanggup tebus. Sanggup tebus. Sebab dia kata, ini orang aku. So rupanya mereka ikut mana-mana syariat yang mereka nak dan mereka tolak mana yang mereka tak nak. So bila sahabat Nabi yang lama tinggal dekat Madinah baca ayat ini, baru mereka dapat gambaran tu, tahu benda yang sebenar. Mereka terus boleh faham apa yang dimaksudkan oleh ayat ni. Sebab diorang dah lama kenal Yahudi ni dan tahu benar apa yang ayat-ayat ni sebut tentang perangai dan sikap Yahudi. So ayat 80, Allah ulang sebut apa bentuk undang-undang yang ada dalam Taurat. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingat ketika kami mengambil perjanjian dengan kamu semua. Mitsaq seperti maksud yang kita dah jelaskan semalam, dia adalah perjanjian yang ada tanggungjawab berat di dalamnya. So, dua-dua pihak tahu ia adalah perjanjian yang besar dan perlu dijaga. So, Allah ingatkan Bani Israel di zaman Nabi tentang perjanjian yang pernah diikat antara Allah dan Bani Israel. Apa perjanjiannya? La tasfikuna dima'akum. Jangan tumpahkan darah sesama kamu. Tak boleh berbunuhan. Sebab mereka semua adalah umat yang dalam satu agama. Dan ajaran ini juga Allah letakkan dalam syariat Islam. Nabi kata membunuh seorang Muslim adalah membunuh seperti membunuh semua Muslim. Tapi cuba tengok dari dulu sampai sekarang. Berapa banyak Muslim berbunuhan sesama sendiri? Kan? Kita lebih kurang sama je dengan Bani Israel. Banyak dah kita tinggalkan arahan-arahan agama ni. Dalam ayat sebelum ni kita disuruh berbaik dengan semua orang. Sebab kalau kita tidak berbaik, itulah akan mengakibatkan tumpah darah. Bila hak sesama Muslim tak dijaga, maka hasilnya akan jadi tidak baik. Kan, bila hak sesama Muslim tak dijaga, mereka akan, yang tak suka tu akan membantah. Bila membantah dan membantah, kegeraman tu tak terkawal, berlakulah pergaduhan. Mula-mula gaduh mulut, lepas tu gaduh naik tangan dan kaki. Akhirnya berbunuhan dan berperang. Kan, kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Kita banyak buang masa, harta dan nyawa. Banyak.
Dan selalunya dia kalau barat ni, dia tak lihat tu sebagai peperangan. Dia tak lihat tu sebagai peperangan. Dia lihat sebagai apa? Oh, ini kalau dekat Afrika tu, konflik antara kaum. Konflik antara kaum, dia kata. Dekat Yaman. Oh, itu konflik perbezaan mazhab. Sedangkan yang sepatutnya kita lihat ialah kedua-dua pihak orang Islam. Yaman, dia sebut perang saudara. Dia sebut perang saudara. Sedangkan perkataan saudara tu sendiri dah mengingatkan kita, kita ni saudara, sama-sama Islam. Kenapa perlu perang? Kan sepatutnya negara bangsa. Ni Malaysia ni mujur aman. Tapi dalam aman tu pun banyak tikam menikam. Dari belakang, dari depan. Semata-mata harta dan kuasa. Tapi cara macam mana lagi? Quran tu perlu didatangkan supaya kita beringat bahawa hak manusia lain perlu dipenuhi. Kan? Dah sampai tahap orang dah sangat bosan. Why? Kenapa? Dengan perjanjian itu Allah pernah letak, pernah buat pada Bani Israel sebelum ni. La tasfikuna dima'akum. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Summa aqrartum wa antum tashhadun. Kamu mematuhi, kamu ikrar. Kamu telah berikrar. Kamu sendiri menyaksikan, menjadi saksi. Apa dia ingat semua ini Allah takkan tanya ke dekat akhirat nanti? Apa dia ingat dia boleh lepas ke dengan soalan-soalan itu? Suatu anchornya Allah sebut dekat atas tu. Kalaupun kami masuk neraka, ayyam ma'dudat, beberapa hari je. So bila salah melihat begitu, maka pelanggaran demi pelanggaran akan berlaku dan terjadi sebab dia rasa dialah di pihak yang benar. Dialah juru penyelamat. Kalau dia tak selamatkan, siapa yang nak selamatkan? Sedangkan bila dia dapat jawatan tu, tak ke mana pun perginya. Sama juga mengulangi kesalahan-kesalahan orang lama. Malah idea demokrasi ni bukan datang dari Islam. Islam tidak hadir dengan idea demokrasi. Kan pemilihan pemimpin kena ada undi-undi ni tak. Cuba tengok macam mana Abu Bakar dilantik. Dia tanya semua orang Madinah ke waktu tu? Tidak. Dia tanya hanya pimpinan masyarakat tertinggi je. Orang Muhajirin datangkan calon, Ansar datangkan calon. Dan waktu tu nak pimpin Madinah, Abu Bakar orang Mekah. Abu Bakar orang Mekah. Lepas Abu Bakar, Omar orang Mekah. Lepas Omar, Osman orang Mekah. Lepas Osman, Ali orang Mekah. Siapa orang Madinah yang jadi pemimpin? Jadi khalifah.
Kan? Sebab tu politik ni dia bukan demokrasi. Kepimpinan dia bukan atas faktor demokrasi. Tak. Apa yang pernah dibawa oleh para sahabat dulu, zaman khalifah tu, dia bukan atas bentuk demokrasi. Dia syura, orang yang pakar, yang pilih siapa yang layak jawatan tu, siapa yang layak ditempatkan di situ. Sebab berdasarkan kelayakan itulah dia nanti akan memacu orang yang lain ni sama-sama. Bukan tanya orang kebanyakan 18 tahun, idea budak 18 tahun pun nak diraikan. Bukan macam tu. Sebab tu bila baru-baru ni kalah, baru-baru ni kelihatan undi 18 tu memihak kepada PN. Mereka tak boleh terima. Lalu dituduhlah, ini sebab anak-anak ni sudah didoktrin daripada kecil. Kalau sekolah agama, sekolah pasti. Kalau yang ni lepas pasti tu kena sekolah-sekolah dekat dekat Timur Tengah, lalu pemikirannya jumud. Tengok bila diorang yang perjuangkan undi 18. Tapi bila kanak-kanak usia 18 tahun ni tak memilih mereka, mereka buat tuduhan-tuduhan lain pula. Merendah-rendahkan. Kan? Sedangkan sama-sama Islam. Sama-sama Islam. Sebab dia rasa dia yang paling tahu. Dia paling tahu. Wih, macam-macam tuan-tuan. So, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan halau. Jangan halau diri kamu dari kampung halaman kamu. Allah sebut. Jangan halau diri kamu. Apa maksudnya? Tak mungkin kita nak keluarkan diri kita dari kampung. Itu maksudnya. Kamu sama. Mereka yang kau halau tu sebahagian daripada diri kamu. Kan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman tu bersaudara. Tak kala kau halau dia, kau sebenarnya sedang menghalau dirimu. Kan? Dalam Islam pun sama. Benda tu sama. Berapa banyak ulama-ulama yang dinafikan, dikeluarkan dari negara. Yusuf Qaradawi sampai ke sudah jadi buangan dekat Qatar. Sampai wafat. Dia orang Mesir. Dikeluarkan dari negara mereka. Sebab tak sependapat dengan pemimpin yang tak menghormati cara hidup beragama. Tak nak ikut nasihat. Kan sama ada dikeluarkan dari negara atau dilayan dengan teruk sampai ulama tu sendiri terpaksa tinggalkan negara tu. Ada juga yang dikeluarkan kerana desakan dari negara bukan Islam. Hanya kerana takut orang kafir, ada negara Islam yang ikut telunjuk orang kafir. Dan benda ni akan berterusan dan berpanjangan. Kalau orang Yahudi dulu pernah buat, zaman sekarang sedang buat apa yang orang Yahudi itu buat. Dan tak mustahil akan tetap berlaku sampai bila-bila. Sebab tu Quran tu relevan. Apa yang disebut dia jadi peringatan sepanjang zaman. Sebab kita ni mudah lupa. Summa aqarartum, kamu telah berikrar untuk patuh janji itu. Buat Yahudi tu, datuk nenek diorang ni dah berikrar. Dan Allah sedang perli. Kamu dah lupa ke? Wa antum tashhadun, kamu sendiri menjadi saksi.
Kamu sendiri menjadi saksi. So, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Selepas perjanjian yang mereka ambil dengan Allah, cuba tengok apa yang mereka buat. Kemudian kamu, haula'i, kamu semua. Kan, perkataan haula'i, antum ni dah ramai. Kemudian kamu, Allah dah cakap kamu. Haula'i, ni kamu semua ni. Haula'i itu menunjukkan ketakjuban, kehairanan Allah terhadap mereka. Kamu ni, kenapa dengan kamu ni? Summa antum haula'i. Apa pasal kamu ni? Kamu ambil perjanjian, kamu yang langgar perjanjian tu. Taqtuluna anfusakum. Kamu bunuh sesama sendiri. Yang berperang, Aus dan Khazraj. Tapi kaum Yahudi yang menyokong salah satu tu turut berperang. Aduh. Why? Watukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Dan kamu keluarkan satu pihak dari kalangan kamu, dari kampung halaman mereka. Tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Dan kamu saling bantu-membantu. Tazaharuna alaihim. Bantu-membantu untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penganiayaan. Wa iyatukum usara. Dan kalau kamu dapat sekiranya mereka wa iyatukum usara, mereka datang sebagai tawanan, tufaduhum, kamu tebus mereka. Kan, katalah Aus dengan Khazraj perang. So perang, Aus menang, Khazraj kalah. Aus yang menang ni menawan Yahudi belah sana. Kan? Aus yang menang ni dia tawan Yahudi belah sana. Yahudi yang dekat Aus ni yang tebus Yahudi yang kalah tu. Kan pelik. Wa iyatukum usara tufaduhum, kamu tebus mereka. Walaupun yang ditawan tu adalah dari pihak lawan, tapi kamu sanggup pula tebus mereka. Sebab mereka sangka, mereka telah berbuat baik dengan membayar tebusan tu. Mereka rasa mereka sudah mengikut ajaran Taurat. Tapi mereka lupa bahawa mereka hanya ikut sebahagian saja. Kan dah makan rasuah. Makan rasuah, sauk sana sini. Dia bukan sauk, sakau. Sakau sana sini. Tapi tak tinggal aktiviti bersedekah. Terutamanya bulan Ramadan, panggil anak-anak tahfiz. Anak-anak yatim. Rasuah juga. Sakau juga. Sedekah jangan lupa. Kau ambil separuh dan separuh lagi kau tinggal. Macam tu. Tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Wa iyatukum usara tufaduhum. Kan? Diorang buat semua tu sebab apa? Nak cuci dosa. Nak cuci dosa. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Sedangkan mengeluarkan mereka itu adalah haram atas kamu. Cuba ingat balik perjanjian kamu dulu dengan Allah. Jangan perang, jangan keluarkan orang lain dari kampung halaman. Kalau ada yang ditawan, mesti ditebus. Malah mereka hanya amalkan undang-undang yang ketiga. Tapi lupa perjanjian pertama dan kedua. Kalau ditanya, apa pasal engkau tebus? Jawapannya, kami disuruh untuk berbuat begitu. Dah arahannya macam tu, kami tebuslah. Dan kalau ditanya, kenapa berperang? Mereka jawab, kami tak sanggup. Sekutu kami, siapa? Kalau dia sokong Aus, kami tak sanggup tengok Aus ni menderita kekalahan. Sebab tu kami sokong dia. Lalu Allah tanya,
Afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apa kamu percaya setengah dari kitab? Wa takfuruna bi ba'd, dan kamu kufur dengan setengah yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, maka tiada lagi balasan atas siapa yang melakukan begitu illa khizyun fil hayatid dunya. Cuba tengok balasan dari Allah, serta merta hina di dunia. Kau ambil sebahagian, kau buat sebahagian yang lain, Allah terus bagi balasan. Khizyun fil hayatid dunya. Ni. Khizyun fil hayatid dunya. Hina di dunia. Dia mungkin kaya. Dia mungkin bergelar. Tak kisahlah apa pun gelaran. Dia mungkin bergelar, dia kaya. Mungkin banyak followers. Tapi bila Allah hina, seluruh makhluk di langit akan menghina dia. Dan makhluk-makhluk di bumi juga akan menghinanya. Kecuali orang-orang yang memuja mereka. Apa maksud hina ni? Apa maksud hina? Kalau dalam kes Yahudi Bani Quraizah, mereka akan dihalau. Kes Yahudi Bani Quraizah ni, Nabi halau, halau mereka. Semua lelaki daripada Bani Quraizah dibunuh. Itu bentuk penghinaan. Tinggal perempuan je. Yang lelaki semua bunuh. Bani Nadir dihalau ke Syria, ke Syam. Dan wajib bayar ufti. Dah dihalau, diorang wajib pula bayar ufti. Cuba tengok macam mana manusia yang tak pandang hal agama. Diorang hebat hal dunia. Dipandang tinggi sebab orang-orang Yahudi ni memang jenis kaya raya, bijak, kaya, bijak. Tapi walaupun mereka kaya, namun mereka tidak mulia dan dibenci oleh semua orang. Negara mana sebenarnya yang hormat Israel ni? Cuba sebut satu negara yang menghormati mereka. Kan diorang kaya, bijak. US bukan hormat Israel. US tu dia perguna Israel sebab Israel pam duit pada dia. Dan kebanyakan konglomerat dekat US, orang Israel. US nak duit je. Respect. Respect kan dia berhubung dengan hina dan mulia ni. Orang tak respect. Bila ada kepentingan je, berapa serius US tolong Israel waktu Israel kena bom oleh Hamas tu. Kan dia berharap pada dia punya apa? Dia punya pertahanan dia tu, peluru berpandu. Ada US pergi serang balas? Tak ada. Tak ada. Tu yang kes Rusia dengan Ukraine. NATO kata begini. Tak ada pun NATO pergi hantar tentera dia. Pergi halang Rusia. US. Ada dia pergi tolong Ukraine. Nak hantar tentera dia. Tak ada pun. Yang kata sebelum ni, oh hebat. Tentera bersekutu. Dia pergi jarah Iraq.
Iraq sampai sekarang atas nama demokrasi, hancur negara tu. Tapi bila Rusia betul-betul ambil tindakan pada Ukraine, senyap. Cakap kat belakang dia. Bukan berani pun. Yahudi takut mati. Yahudi takut mati. Dan tengok negara Rusia. Berapa pesat perkembangan penyebaran agama Islam dekat Rusia. Laju. Laju. Dan Putin, dia tak ambil apa-apa tindakan pun terhadap perkembangan agama tu. Gitu. Menghormati hak orang lain. So, kita pun sama. Jangan main cakap je. Kan? Jangan main cakap je. Jika tidak, agama ni kalau kita ambil separuh-separuh, khizyun fil hayatid dunia. Direct. On the dot. Hina dekat dunia. Apa pun kedudukan kita. Hina. Dan bukan hanya itu. Di dunia kita hina, tak ada orang peduli. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Dan di hari akhirat nanti, yuraddun, kamu akan ditolak, dihumban ke dalam asyaddil azab, sedahsyat-dahsyat azab. Asyaddi, lebih dahsyat. Asyaddi itu sedahsyat-dahsyat, lebih dahsyat. Allah bukan saja menawarkan azab, tapi Allah menawarkan azab paling dahsyat. Dia bukan hanya tawarkan azab, dia tawarkan azab yang lebih dahsyat. Ada banyak azab dalam Quran ni. Tapi dalam ayat ni Allah gunakan asyaddil azab. Dalam list of azab, ini paling dahsyat. Yang sebut dahsyat ni siapa? Allah. Yang paling dahsyat Allah sediakan. Dan ini yang dikenakan buat mereka. Dia pilih. Mana yang nak ikut, mana yang, macam dia order dekat restoran kan. Ada list of menu. Ini. Nak yang ni. Yang ni tak nak lah. Nak yang ni. Wah. Dia ingat Quran tu buku menu. Kena ikut semua. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu lakukan. Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu lakukan. Okey. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tuan-puan, ni susunan yang macam ni susunan yang normal. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu buat. Nanti ada tempat yang lain. Tempat yang lain Allah sebut wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'malun. Amma ta'malun ni diawalkan. Perkataan ghafil ke basir ke dibelakangkan. Yang itu nak menunjukkan seriusnya Allah ambil tindakan. Lebih serius berbanding yang ini. Gitu. Tapi itu berkaitan dengan aib manusia. Itu dalam surah Nur. Dalam ni, dia kategori berbeza. Kemudian, ula'ikal ladzina syara'ul hayatad dunya bil akhirah. Dan sekarang Allah bagi tahu kenapa mereka picky and choosy. Kenapa mereka buat cherry picking. Cherry picking ni apa? Dia macam kita pluck cherry tu. Kita akan pilih cherry mana yang dah cukup masak untuk kita ambil. Kita tak harvest semua. Cherry yang cukup masak saja kita ambil. Itu cherry picking. Memilih untuk mengamalkan agama.
Kan? Adakah kita buat macam tu, memilih untuk mengamalkan agama? Selalu. Terutamanya berkaitan dengan Quran. Bila je yang kita guna Quran ni? Waktu nak kahwin. Majlis hatam Quran. Nak kahwin. Waktu kematian. Bacaan Yasin. Waktu dapat anak. Cukur jambul. Itu pun sebab ada salawat-salawat. Tak baca Quran pun. Baca salawat je. Cukur jambul. Berzanji. Marhaban. Bulan Ramadan je nak tadarus. Kita pilih occasion untuk Quran. Satu ramai yang dihina. Orang dah tak respect. Orang luar, non-Muslim langsung tak respect orang Islam. Malah orang Islam pun tak respect sesama kita. Dah kena rasuk dekat asrama tu, baru cari Quran. Bisnes merudum. Baru nak gantung ayat 1,000 dinar tu. Kan. Pengasih, isteri merajuk, baru nak cari ayat. Nak kena baca ayat ni untuk tambat balik hati dia. Kita sangat cherry picking. Dan kita siap boleh point. Ayat mana untuk guna yang ini, ayat ni untuk guna yang ini. Why? Kerana ulaikal ladzina ishtaraul hayatad dunya. Mereka inilah orang-orang yang ishtara. Ishtara ni beli, tukar. Dia tukar hidup di dunia ni dengan akhirat. Dia tukar hidup dia dekat dunia ni dengan akhirat. Macam mana tu? Ishtara ni beli. So, untuk kita beli sesuatu, kita kena ada modal. Kita kena ada duit. Okay? Nak beli sesuatu, kita kena ada modal, kita kena ada duit. Sekarang ni Allah gambarkan duit kita ialah akhirat. Duit kita ialah akhirat. So akhirat yang kita ada ni, Quran yang kita ada, hukum Allah yang kita ada ni, kita sanggup lepaskan untuk ambil dunia. Duit yang kita ada, kita sanggup lepaskan, serahkan pada orang tu untuk tukar. Nak beli mak, kan? Mak harga RM3, kita ada RM3, kita sanggup serahkan duit RM3 untuk gantikan dengan mak. So mereka sanggup. Sedangkan Allah dah kata, kau dah ada modal akhirat ni. Kau dah ada modal akhirat. Kau sudah punya akhirat. Tapi kau sanggup tukarkan akhiratmu dengan dunia. Kerana mereka bertindak begitu. Fala yukhaffafu. Tidak akan diringankan. Fala yukhaffafu. Tidak akan diringankan. Yukhaffafu kan dalam fi'il mudhari'. Continuous. Tidak sekali-kali diringankan. Berkali-kali tidak akan diringankan. Anhumul azab. Azab seksa mereka. Walahum yunsarun. Dan mereka langsung tidak akan dibantu. Ayat ini fokusnya pada Bani Israel. Tapi sekali kita baca, dia memberi rasa gerun di hati kita. Allah beri warning pada Bani Israel ini dengan gaya bahasa yang cukup keras. Supaya gaya bahasa yang keras itu menjadikan kita yang duduk kat tepi ni kecut perut.
Macam ayah kita marah adik. Tapi kerana ayah kita tu keras pada adik, kita yang dengar ni rasa, ayah cakap dengan aku ke? Yes, terasa tempias ni. La yukhaffafu anhumul azab. Yukhaffaf, langsung tak diringankan azab. Sebab dekat atas, diorang duk fikir, tak apalah, masuk neraka sekejap je. Tak. Azab tidak akan diringankan. Walaupun kamu rasa masuk 3 hari mungkin, 4 hari, beberapa hari, azab tidak akan diringankan. So basically mereka sedang membeli neraka. Ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Akhirat yang baik mereka sanggup gadaikan untuk dunia. Kerana melupakan akhirat, Allah sediakan akhirat yang sengsara, neraka. Mereka tak pernah kisah pasal akhirat. Mereka nak jaga kedudukan sebagai ketua masyarakat. Jaga harta benda yang ada. Mereka sayang kedudukan dan wang. Sehingga undang-undang dalam kitab sanggup ditolak. Ayat ni kan ulaika alladzina ishtaraw al-hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun. Ayat ni biasanya Allah guna untuk orang kafir. Ayat ni selalunya Allah guna untuk orang kafir. Namun ini untuk orang beriman. Yahudi itu orang beriman. Dia beriman dengan kitab. Yahudi itu orang yang diberikan kitab tapi tak nak ikut. So maksud orang kafir adalah orang yang tak percaya kitab, tolak keseluruhan. Ayat ni untuk orang yang dah diberi kitab tapi dia ambil apa yang dia nak. Bukan dia tak terima. Dia ambil apa yang dia nak, dia tolak apa yang dia tak nak. Sama je. So sama je kita kalau tidak ikut keseluruhan kitab Quran. Levelnya sama je kalau kita tak ikut keseluruhan kitab Quran. La yukhaffafu anhumul azab, azab yang dikenakan tidak akan diringankan. Sehari ke, sejam ke, sesaat tak akan dikurangkan. Dan kalau kita rebus telur tu daripada awal, daripada telur tu nak dimasak, kita buat api full blown, sampailah dia masak, api itu tak akan dikurangkan. Terus. So, walahum yunsarun, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Tidak akan diberi pertolongan. Siapa yang boleh beri pertolongan? Siapa yang akan beri pertolongan? Siapa yang diharapkan boleh beri pertolongan? Bukankah orang-orang yang diberikan kitab, dia sebenarnya tergolong dalam kalangan umat nabi-nabi yang diutuskan. Bukankah kita diberikan Quran? Kita ada nabi tempat bergantung untuk dapat syafaat. Dan pertolongan tu dalam bentuk syafaat. Minta maaf. Kau tak terima Quran? Bye-bye. Syafaat pun tak dapat. Syafaat pun tak dapat. So jangan hanya pandai berdoa nak syafaat, tapi Quran tak ikut. Memang bye-bye lah.
Kan? Yahanana, Yahanani ke sana ke sini. Tapi hubungan dengan isteri out. Hubungan dengan anak out. Hubungan dengan masyarakat out. Bye-bye lah. Dia kena ikut Quran, bukan cherry picking. So next, walaqad ataina Musal kitab. Yang ini perenggan seterusnya. Perenggan seterusnya. Ini adalah tentang golongan Yahudi yang keempat. Ya, pasal tiba-tiba yang keempat pula. Ialah yang pertama dengan Nabi Musa. Yang kedua selepas zaman Nabi Musa. Yang ketiga zaman Nabi. Ni dah sampai yang keempat lah. Oh, macam tu ke? Tak perasan kan? Yelah, dah berminggu-minggu kita belajar kot. So, ini yang keempat. Yang keempat, mereka bukan setakat tolak kitab. Tapi Nabi sendiri pun mereka boleh bunuh. Maknanya orang yang mengajar kitab itu sendiri mereka dustai dan ada yang mereka bunuh. Orang beriman yang mengikuti para nabi pun mereka bunuh. Dan ini 87 ni paling teruk. Ini dalam banyak-banyak kategori Yahudi ni paling teruk. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Kami telah utuskan, kami telah berikan Musa kitab. Dan kami susuli wa qaffayna. Kami susuli selepas Musa itu dengan rasul-rasul. Qaffa maksudnya bertali arus. Lepas satu. Qaffa itu juga macam butir tasbih tu bersambung-sambung satu demi satu. Keturunan Bani Israel ini memang setiap satu generasi anak ada rasul, generasi cucu, cicit, setiap satu tu tak putus rasul sampai Nabi Isa. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Berapa hebat kaum ni sampai Allah boleh utuskan Nabi dan Rasul tu dalam bentuk qaffa. Bertali arus. Bertali arus. Lepas satu. Kalaulah umat akhir zaman ni diberikan macam ni punya bentuk, lepas Nabi tu akan ada Nabi seterusnya. Maksudnya at least kita akan ada 140 Nabi sejak Nabi SAW. Bayangkan kalau setiap keturunan tu, setiap generasi makan berapa? 10 tahun, 20 tahun setiap satu Nabi, setiap satu keturunan. Kita dah 1400 tahun. At least kita ada 140 orang Nabi. Zaman Nabi Musa dan Nabi Isa lebih kurang 2000 tahun. 2000 tahun. Nabi Musa 3000 sebelum Masihi. 3000 tahun lah sebelum Masihi. Kita dengan Nabi Isa dah 2000 tahun. 2023. So dalam tempoh 3000 tahun tu, berapa banyak Nabi dan Rasul diutuskan. Pas satu-satu berantai, bertali arus. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami beri kepada Isa anak Maryam bayyinat, bukti kebenaran. Bila sampai Nabi Isa masih lagi pakai kitab Taurat sebagai sumber syariat. Dan Nabi Isa dikurniakan Injil untuk tegakkan syariat Taurat. Walaupun kitab Injil turun, syariat yang terpakai masih lagi Taurat. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan Isa
dengan Roh Kudus. Apa roh yang disucikan ni? Biruhil Kudus. Apa maksud roh yang disucikan? Jibril alaihi salam. Allah izinkan Jibril bantu Nabi Isa. Ini kerana baginda tak daya. Dan ini juga menandakan Nabi Isa dari sudut kedudukan baginda dalam masyarakat, pengikut baginda pun tak ramai. So kalau dia perlu bantuan, perlu sokongan Jibril, ternyata dia bukanlah Tuhan atau anak Tuhan. Sebab kalau dia anak Tuhan, dia tak perlu bantuan siapa-siapa. Tak perlu pertolongan sampai macam tu. So realitinya yang berlaku, Jibril alaihi salam sentiasa mendampingi Nabi Isa. Seperti yang disebut dalam hadis. Ini bentuk keistimewaan yang Allah beri pada Nabi Isa. Khusus untuk Nabi Isa. Nabi SAW, Jibril datang waktu bawa wahyu je, waktu-waktu tertentu je. Tapi Nabi Isa, bukan sering, Jibril tu sentiasa mendampingi. Nabi pernah ajak Jibril untuk datang melawat baginda walaupun tanpa bawa wahyu. Nabi pernah. Pelawat Jibril datanglah, tak bawa wahyu pun tak apa. Jibril jawab, malaikat hanya menurut perintah Allah sahaja. Sedangkan kita dah anggap, hubungan Nabi dengan Jibril ni kan rapat. Selalu jumpa, bagi wahyu, turunkan wahyu, ajar Nabi. Bila Nabi pelawa, Jibril marilah datang. Tak bawa wahyu pun tak apa. Jibril jawab, aku hanya patuh perintah Allah. Dahsyat. Dahsyat. Wow. Mereka hanya turun selepas diperintahkan Allah. Tapi bestnya, puak-puak silat boleh pula cakap Jibril jaga mereka sebab mereka selalu seru Jibril. Jibril takkan mendampingi siapa-siapa. Tak. Kecuali Nabi Isa. Tapi kalau masuk silat, ada tu. Kata kami didampingi oleh Jibril. Satu kena baca Quran. Hanya Nabi Isa sahaja yang Jibril sentiasa dampingi. Pun begitu Nabi Isa diangkat ke langit waktu umur 33 tahun. Nabi Isa tak ada rumah. Sentiasa berdakwah pada umatnya. Dan baginda hanya berjaya dapatkan 12 orang pengikut. 12 orang dia. Selama 33 tahun tu. Kan kalau Nabi Nuh 950 tahun, lebih kurang 80 lebih je yang ikut. Ada Nabi yang langsung tak ada pengikut. Ada yang seorang je pengikut. Ada yang lebih dahsyat, 3 orang Nabi diutus pada satu bandar. Seorang aja pengikut. 3 orang Nabi diutus pada satu bandar, seorang je pengikut. So jalan dakwah ni, dia bukan kita nak tengok impak, ada orang ikut ke tak. So jangan terkilan kalau tak ada orang ikut.
Sedangkan ada je Nabi yang tak ada pengikut. So, adakah dengan Nabi yang tak ada pengikut tu menunjukkan yang Nabi tu tak benar? Tak. Kebenaran adalah apa yang kita bawa melalui kitab Allah. Orang nak terima pengikut ramai ke tak ramai ke, ramai nak dengar ke tak ramai yang ikut ke, itu bukan penentu level kebenaran. Itu bukan level penentu kebenaran. Gitu. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum? Apakah setiap kali Rasul datang kepada kamu yang bawa ajaran yang tidak mengikut hawa nafsu kamu, istakbartu, kamu semua sombong? Allah tanya. Apakah setiap kali Rasul datang pada kamu, yang ajarannya tak selari dengan nafsu kamu, kamu sombong? Di sini Allah bagi tahu apa maksud sombong. Sombong bukannya tinggi hidung. Tak. Bukan itu. Bukan hanya itu. Sombong ialah kita tolak kebenaran. Sombong ialah kita tolak kebenaran. Itu sombong. Sombong kita dahulukan nafsu, menolak Quran. So tadi Allah bagi tahu, okey, orang Yahudi dia memilih. Dia memilih. Kalau ini sesuai dengan dia, dia ambil. Kalau tak sesuai, dia tolak. Okay? Kalau sesuai, dia ambil. Kalau tak sesuai, dia tolak. Sekarang ni Allah beri fokus kepada yang dia tolak. Yang dia tolak. Kenapa dia tolak? Sebab dahulukan dunia berbanding akhirat? Sebab tak sesuai dengan nafsu dia? Sebab kalau tak sesuai dengan nafsu, itu kau sombong. Dan menolak kebenaran, apapun sebabnya, itu sombong. Menolak kebenaran, apapun sebabnya. Sebab nafsu ke, sebab engkau dahulukan dunia ke, sebab jawatan ke, sebab malu ke, apapun alasanmu, menolak kebenaran itu sombong. Istakbartum. Dan pada istakbartum, huruf ta, istakbartum, kamu rasa kamu tinggi. Ta tu maksudnya rasa. Macam panggilan ya abati, wahai ayahandaku. Ta tu kat situ, ta tu menunjukkan cinta, rasa cinta. Istakbartum, engkau rasa engkau tinggi. Fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Lalu kerana engkau rasa engkau sombong, kau rasa engkau hebat, kau rasa engkau tinggi, tak nak ikut, maka sebahagian dari Rasul itu kamu dustakan. Fafariqan kazzabtum. Sebahagian dari mereka engkau tolak. Wa fariqan taqtulun. Dan sebahagian dari Rasul itu engkau bunuh. Taqtulun pula dalam bentuk continuous. Present continuous tense. Taqtulun. Maksudnya, perbuatan membunuh itu korang masih buat sampai sekarang. Satu kalau tengok dalam masyarakat kita, masyarakat Islam, dia tak bunuh Nabi sebab Nabi dah tak ada. Tapi berapa ramai ulama-ulama yang dinafikan, yang dibunuh sebab tak dapat terima teguran, tak dapat terima kebenaran yang dinyatakan depan muka. Kan berapa ramai ulama-ulama yang dipenjara, dihukum, dibunuh. Imam Abu Hanifah diheret dari Madinah. Imam Abu Hanifah tu diheret dari Madinah
ke Iraq. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Diheret dari Madinah ke Iraq, heret guna kuda. Habis, belakang dia habis. Di penjara. Imam Bukhari, penjara. Ibnu Taimiyah, penjara. Dan sangat banyak imam-imam yang dilayan dengan buruk oleh ketua negara mereka. Kita baca ni Imam Bukhari, hadis Bukhari Muslim ni, dia bukan buat hadis tu, kumpul hadis tu dalam bilik berekon. Mereka diseksa dan dipenjara. Dan lihat, Allah muliakan mereka sehingga tak kala kita dengar sebut hadis, kita sebut bersama nama mereka. Ini level Allah muliakan manusia. Kita sebut hadis, dan bila kita kata ini hadis daripada Bukhari, hati kita ni lega. Hati kita lega. Hadis ni betul. Sahih. Itu level mulia. Kita tak pernah jumpa Bukhari ni. Tak pernah jumpa Imam Bukhari. Kita tak pernah jumpa Imam Abu Hanifah. Kita tak pernah jumpa Imam Ibnu Taimiyah. Tak pernah. Sejarah dia diseksa ke, dipenjara ke, jarang-jarang kita dengar. Tapi tak kala kita dengar dia punya nama, dia ada satu rasa gerun, takjub. Dia rasa sangat menghormati dia sedangkan dia dah lama wafat. Tak pernah jumpa pun. Tak pernah pun bergaul dengan dia. Tapi dengar saja nama dia. Imam Syafi'i. Oi, Imam Syafi'i. Kita dah rasa gerun. Itu Allah yang campak kemuliaan nama-nama ini dalam hati kita. Berbanding tadi, kalau kau pilih-pilih hukum dalam Quran, tak ada siapa orang ingat kau. Kamal Ataturk. Ada rasa gerun pada dia? Tak ada. Siapa dia tu? Orang Turki. Bapak kemodenan. Bapak dia lah. Wow. Apa yang dibuat oleh Yahudi ni? Fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Sebahagian dari mereka kau dustakan dan sebahagian dari mereka kau bunuh. Dahsyat. Dan ini jawapan mereka bila diajak untuk terima kitab atau terima Al-Quran. Waqalu qulubuna ghulf. Hati kami sudah tertutup rapat. Dia punya kepala batu. Ini bukan kepala batu, ni kepala besi. Turun ayat demi ayat menegur kerakusan mereka, menegur kesombongan mereka. Mereka boleh sebut depan Nabi, minta maaf, hati kami sudah tertutup. Qalu qulubuna ghulf. Allah didn't even mention tentang hati. Tak. Allah cuma kata kau sombong, kau begini dan begini, kau tolak, kau beli dunia. Diorang sendiri mengaku, maaf, hati kami ghulf, hati kami tertutup. Mereka beri alasan hati mereka tertutup dari menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah alasan. Dan kononnya mereka ada keuzuran kenapa tak dapat beriman. Itu bentuk keras kepala tu. Seorang macam ni ada ruang untuk kita runding ke? Apa fungsi PBB nak buat
nak buat rundingan damai antara Palestin dan mereka. Dia berunding dengan Nabi kot. Minta maaf, hati kami sudah tertutup. Bahkan bukan sekadar tertutup, bahkan bal la'anahumullah. Bahkan sebenarnya Allah telah melaknat mereka. Diorang kata hati diorang tertutup. Oh, tak. Bukan begitu. Allah telah melaknat mereka. Allah telah melaknat mereka dengan mereka langsung tak dapat faham dakwah Nabi. Itu bentuk laknat dari Allah. Maksud laknat ialah, apa maksud laknat? Kan kita selalu laknat orang lain kan? Apa maksud laknat? La'ana, laknat. Sumpah. Tak, laknat bukan sumpah. Laknat bukan sumpah. Laknat ialah Allah jauhkan dari rahmat. Laknat maksudnya Allah jauhkan dia dari rahmat. Tuan-puan, kita ni sentiasa dicucuri rahmat. Kita ni sentiasa dapat rahmat. Mata dapat melihat rahmat. Telinga dapat mendengar rahmat. Mulut dapat bercakap rahmat. Kan kadang-kadang kita bercakap, kita makan. Semua tu dalam rahmat. Dan sesekali Allah ingatkan kita, yang kita ni dalam rahmat, jangan lupa, kadang-kadang kita tergigit lidah. Lidah ni selalu duk bersilat celah gigi. Lidah kita ni. Bila kita kunyah, kan kunyah gigi, katuk-katuk macam tu, lidah kita duk posisikan makanan tu dalam mulut. Tak mungkinlah kawan rapat daripada kecil kot. Lidah ni berkawan dengan gigi. Dari kecil sepatutnya dah saling memahami. Tapi bila Allah tarik sikit, tergigit lidah. Biru muka gitu. Sakitnya. Bayangkan kalau rahmat tu tidak hinggap. Sesekali Allah ingatkan, kita ni dalam rahmat Allah. Sentiasa dalam rahmat Allah. Kan? Sihat tu kan rahmat. Sakit juga rahmat. Sebab dengan sakit itulah sistem tubuh badan kita akan beri fokus kepada benda-benda asing yang masuk. Benda-benda luar yang asing yang masuk dalam tubuh badan. Virus ke apa. Sistem badan kita pergi menyerang tu yang demam panas tu. Demam dan panas. Sebab sistem badan kita tu pergi serang benda-benda asing daripada luar. Tu rahmatlah tu. Kita yang tak tahu. Itu yang Nabi kata, tahuri insya-Allah. Bersih tubuh badanmu dengan izin Allah. Kita yang tak faham. Tapi bayangkan, bila Allah laknat, Allah tarik semua rahmat ni. Apa yang kita ada? Kau sakit pun tidak menghapuskan dosa. Engkau sihat pun tak bermanfaat. Mata kau memandang pun tak ada nilai. Telinga kau mendengar pun tak ada nilai. Tak ada nilai. Tak ada nilai apa-apa. Kau bercakap alam kutuk. Kau mendengar malaikat kutuk. Malaikat sedang sekutuk. Sebab engkau dah jauh dari rahmat Allah. Rahmat Allah tu ditarik. So, seolah-olah kau jadi satu vessel yang kosong. Yang seluruh alam ni langsung tak suka. Kita ni disukai sebab kita di bawah naungan rahmat Allah. Allah suka. Allah beri rahmat.
So, makhluk-makhluk sekeliling, malaikat semua suka. Sebab ada rahmat dekat situ. Siapa yang tak suka rahmat Allah? Semua saling mendoakan. Malaikat yang memikul arash. Ada 4 malaikat pikul arash. Bila dia dengar kita minta ampun, istighfar, sebab dalam rahmat Allah, mereka turut minta ampun bagi pihak kita. Alasannya sebab kita minta ampun. Dan sekarang diorang boleh cakap, oh hati kami tertutup. Tak, bukan hati tertutup. So engkau dah jauh dari rahmat Allah. Allah sudah tarik rahmat daripadamu. Balla'anahumullahu bikufrihim. Dan kita menanggap bila ada orang buat sumpah laknat. Orang buat sumpah laknat, Najib buat sumpah laknat dekat apa? Dekat masjid. Orang kat luar buat apa? Halah, setakat sumpah laknat apa padahal. Wow. Dia bersumpah agar minta Allah tarik rahmat daripada orang-orang yang berdusta menipu. Dia mohon agar Allah tarik rahmat daripada orang tu. Kalau dia berdusta, ya Allah tariklah rahmat engkau daripada aku. Uyo, gila. Tu sumpah laknat tu tuan-tuan. Dia rela, kalau dia berdusta, kau tariklah rahmat engkau daripada aku. Hui. Itu level laknat. Tapi sebab kita tak faham, lalu kita rasa, apa kesan laknat-laknat ni? Sumpah-sumpah laknat ni apa kesan dia? Balla'anahumullahu bikufrihim. Allah tarik rahmat daripada mereka kerana kekufuran mereka. Dan kalau level kekufuran ini peringkat yang keempat. Bila hati sudah mati, dikunci. Hati sudah dikunci. Dan dikunci mati dari menerima kebenaran. Hati bila dah mati, dikunci, dia takkan dapat terima apa pun dakwah yang disampaikan. Dia takkan terima. Dakwah tu mantul balik. So, kekufuran dalam kekufuran ni dia ada beberapa peringkat. Peringkat pertama, dia ragu. Kat mana kita belajar ni? Peringkat-peringkat ni? Dekat surah Hadid. Surah Hadid. Surah Hadid Allah ada sebut peringkat-peringkat ni. Pertama, ragu. Kalau dalam surah Hadid tu disebut yang pertama tu dia letakkan diri dia dalam tempat yang berisiko. So peringkat kekufuran ni pertama ragu, yang kedua dia mula menolak. Tolak tu bermula dengan tolak tak nak terima dalam hati. Orang tu cakap, ya. InsyaAllah. Ya. Tapi dalam hati menolak. Yang ketiga, peringkat ketiga, dia tolak berdepan. Dia mula respon dengan cara berdepan, kasar dan ganas. Dia mula agresif. Kalau yang pertama dia bagi tahu, ya ke? Nanti saya fikirkan. Yang kedua, tak apalah. Yang ketiga, dia mula agresif, tolak terang-terangan. Dan yang keempat, dia tolak kebenaran dan sampai satu masa Allah buat keputusan untuk terus tutup hati dia. Terus tak boleh terima. Allah beri dia 3 chances. Tapi dia yang tolak. Sampai tahap dia benar-benar tolak, Allah buat keputusan, okey, hatimu kunci.
hatimu dikunci. Won't budge. Dia takkan boleh bergerak. Keras. Tapi dalam masa yang sama, walaupun hati dia dikunci, Allah masih lagi melimpahkan rezeki. Rezeki masih terus jalan. Dia masih boleh makan minum. Dia masih lagi boleh berhappy-happy ikut cara dia. Dia masih lagi untung dalam perniagaan. Sebab dia masih dekat dunia. Ui, takut tuan-tuan, takut. Sebab bila Allah kunci hati, dia tak ada sebarang announcement. Okey Nazri, hatimu terkunci. Tak ada email, surat ke apa, sekonon-konon. Tak ada. Hidup macam biasa. Malah dia pula rasa puas sebab dengan dia tolak agresif tu, orang dah tak datang dah. Orang dah tak datang ganggu kacau hidup dia. Ui, takut. Lebih menakutkan, dah 9.40, kita berhenti dulu. Masya Allah, itulah tengok Ustaz sangat khusyuk. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya Ustaz kita. Ustaz, ada kuliah ke lepas ni Ustaz? Tak ada. Tak ada, okey baik. Alhamdulillah. Itu yang nak dengar tu. Ada siapa nak tanya soalan ke macam mana Ustaz? Boleh? Boleh. Okey, silakan. Nak cakap seronok je sebab Ustaz Lajat time betul hari ni. Puas. Alhamdulillah. InsyaAllah. Silakan. Wonder Why nak tanya ke? Waalaikumsalam. Sila. Alhamdulillah, terima kasih. Tadi apa Ustaz beritahu kan, apabila dia orang melakukan kesalahan tu pada zaman Rasulullah tu, mereka dihalau dan kena bayar upeti. Tapi ada juga mereka dibunuh. Kenapa ada dua perbezaan hukuman tu? Adakah kesalahan berbeza atau boleh berperan antara satu sama lain? Okey, soalan yang sangat baik. Kalau Bani Quraizah tu, mereka dibunuh sebab lelaki-lelaki Bani Quraizah sepakat nak bunuh Nabi. Jadi, undang-undang ketenteraan bila dia merancang untuk bunuh pemimpin tertinggi negara, maka hukumannya adalah hukuman bunuh. Dan untuk Bani Nadir, mereka dihalau 10 hari sebelum tu, mereka merancang untuk bunuh Nabi tapi tak berjaya. Jibril turun bagi tahu pada Nabi, Rasulullah kau beredar dari sini, mereka nak jatuhkan batu besar untuk tipu kau. Attempt tu dah ada tapi belum berjaya. So, Nabi balik. Sahabat waktu tu yang mengiringi Nabi terkejut. Kenapa Nabi tiba-tiba balik? Bukan orang tu pergi panggil ke orang nak berunding. Nabi balik. Kemudian Nabi hantar utusan, kami bagi kau tempoh 10 hari untuk keluar dari sini. Benda ni Allah cerita dalam surah Hasyar. Bagi tempoh 10 hari untuk engkau keluar dari sini. Dengar warning dari Nabi, mereka dah mula takut pelang kabut, dah kemas-kemas barang dah. Kemas-kemas barang, nak berambus. Datanglah satu utusan lain. Dari Madinah juga. Dari Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik. Dia kata, relax. Kami akan cover korang. Walau apa pun berlaku. Kalau perang, kami akan turut berperang. Bersama kami ada 2,000 orang, jangan risau. Bersama kami ada 2,000 orang, jangan risau. What? 2,000? Bila dengar ada support dari belakang, so dia orang pun rasa, okey. Dia buat relax lah. Buat tak ada apa. Sampai hari yang ke-10, tetap tak nak berganjak, Nabi arahkan tentera-tentera Islam pergi kepung
perkampungan Bani Nadir. Oh, sebelum tu, kenapa semua ini berlaku? Latar belakangnya ialah Nabi kalah perang Uhud. Nabi kalah perang Uhud dan Yahudi melihat, oh, orang Islam bukannya kuat pun. Perang Badar hari tu plug shoot je. Kebetulan je boleh menang. Tapi perang Uhud kalah. Lawan 1,000 orang, dia boleh menang lah. Lawan 3,000 tengok. Kalah. So kerana kalah tu, on paper, mereka sudah nampak tidak menghormati Nabi dah. Sebab kalau ikut tentera Islam, kekuatan tentera Islam waktu tu sekitar 600 ke 700 orang sahaja. 600 ke 700 orang. Sebab waktu perang Uhud yang keluar ke medan perang 1,000. Keluar ke medan perang 1,000. Tengah perjalanan, bukan tengah perjalanan, 3/4 perjalanan, 300 daripada mereka patah balik ke Madinah. Orang munafik patah balik. Yang berperang sebenarnya perang Uhud 700 lawan 3,000. Kau rasa? 700 lawan 3,000. Pun begitu, first half mereka menang. Hanya kerana 40 pemanah engkar arahan Nabi. Lalu Allah hukum dengan tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapat kemenangan. So jangan ingkar arahan Allah. Kelak anda tidak akan dapat apa-apa. So, balik kepada Bani Nadir, bila morally down, kalah, maka dia rasa mereka ada upper hand. Sebab Yahudi Bani Nadir adalah Yahudi terkuat di region itu, paling kaya, paling lengkap ketenteraan, alat ketenteraan. Mereka ada kekuatan tentera lebih kurang 600 ke 700 orang macam tu. Maksudnya seimbang. Seimbang. So dia rasa, engkau ada tentera, kami pun ada tentera dah. Plus, korang dah kalah dengan perang Uhud. Dibantu pula, kata-kata Abdullah bin Ubay kata, kami ada 2,000 orang yang sanggup sehidup semati dengan korang. Wah, apa lagi? So tak jadilah dia keluar 10 hari dah diberi peluang. So Nabi kepung. Nabi kepung dan diorang tunggu bantuan dari orang munafik. Rupanya tak ada sebarang bantuan pun dari orang munafik. Dan akhirnya mereka mengaku kalah dan Nabi bagi syarat. Aku bagi engkau masa 1 hari untuk engkau berambus dari Madinah dan kumpul hartamu hanya boleh guna 1 ekor unta untuk 1 keluarga muatkan barangmu di situ berambus. Sebelum tu Nabi bagi 10 hari. 10 hari berapa ekor unta kau nak buat, nak guna, ikut engkau. Ini 1 hari hanya boleh muatkan 1 ekor unta. Betul. Itulah Holocaust. Keluar. Dan daripada ramai-ramai itu, ada 2 orang Yahudi yang bertaubat masuk Islam. Nabi terima. Bayangkan dah last warning. 2 orang bertaubat dan Nabi terima. Itu tak cukup rahmah ke tu? Ini bukan menu rahmah RM5 ni. Itu betul rahmat sebenar. Tapi Yahudi dia tak. Dia masih lagi keras kepala, berdegil. Lalu daripada situ mereka berpindah ke mana nama ni tu? Adalah satu tempat, saya lupa dah. Dan tempat itu pun nanti dijarah selepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Dan di situ Nabi serang, bukanlah serang, tapi Allah kata, kamu akan
tinggal pick up kekayaan-kekayaan yang ditinggalkan. Selepas daripada ekspedisi itu, orang Islam jadi kaya. Lepas dari ekspedisi itu, orang Islam kaya. Waktu ni orang Islam sangat survive, sangat desperate nak hidup. Tapi selepas daripada perjanjian Hudaibiyah, orang Islam kaya. Dan betul-betul kaya punya. Sehingga Nabi punya Nabi punya portion setelah peperangan tu, Nabi sedekah daripada pagi, Nabi sedekah ni daripada pagi sampai ke lewat petang baru habis. Nabi agihkan. Daripada pagi sampai ke lewat petang baru habis. Tuan-puan, kalau kita bagi derma, berapa minit rasa goodies bag yang kita boleh bagi tu? Berapa minit? Sejam, setengah jam? Nabi bagi seluruh rakyat Madinah. Siapa nak? Jom, mari. Mana orang miskin? Mari. Nabi bagi. Dari pagi sampai lewat petang baru habis. Cuma kalau kita lihat macam tu, Nabi dah kaya. Kenapa Nabi bagi semua orang? Dan kenapa kita tak boleh buat macam tu? Kenapa kita tak boleh buat macam tu? Nabi bagi je. Nabi dah dapat harta. Kenapa Nabi kena bagi banyak? Harta tu adalah harta rampasan lah. Kerana kalau ikut undang-undang selepas perang Badar tu, harta rampasan perang daripada keseluruhan harta, 1/5 untuk Nabi. 1/5 untuk Nabi. So katalah harta rampasan 2 juta, 1/5 berapa? 400,000. 400,000 untuk Nabi. Nabi bagi. Harta rampasan daripada, lupa nama tempat tu. Tapi itu pun bukan peperangan. Allah didn't even say benda tu perang. Tak. Nabi pergi dan mereka bertahan berkubu. Adalah beberapa pertempuran kecil di sana sini. Lepas tu mereka mereka menyerah dan itu jam lelaki-lelaki semua dibunuh. Semua dibunuh. Yang ditinggalkan perempuan je. Dan waktu itulah Nabi berkahwin dengan ibu kita namanya Sofia. Kita duk kutuk-kutuk Yahudi ni, kita ada ibu tahu nama dia Sofia, orang Yahudi. Waktu tu Nabi kahwin dengan Yahudi. Kenapa Nabi buat macam tu? Nabi nak bagi tahu bukan bangsa itu yang bermasalah, tapi hati. Bukan bangsa bermasalah. So kita jangan benci pada bangsa. Tapi berhati-hati dengan hati manusia. Gitu. Wallahu alam. 9:52. Ada lagi soalan? Silakan. Kalau tak ada soalan, saya nak tutup. Sekejap. Saya nak tanya. Kalau maknanya tadi kan Ustaz kata laknat tu adalah bila maksud dia macam kita hilang rahmat Allah kan. Jadi tanda-tanda kita nak tahu hilang rahmat Allah tu macam mana? Nak tahu, nak test ke nak tahu macam mana? Dia ada orang nak tahu, nak lihat orang lain hilang rahmat Allah atau nak tahu macam mana kalau kita hilang rahmat Allah? Untuk macam supaya kita berhati-hatilah dengan keadaan kita sekarang tu. Macam Okey, saya cuma boleh jawab kalau tak nak hilang rahmat Allah. Sebab kita kita sangat khawatir kalau Allah tak bagi rahmat pada kita. Nak dapatkan balik tu bukan mudah kan? Allah dah bagi free dah. Benda free kalau dah ditarik balik nikmat tu, contohnya benda free. Apa benda free yang kita ada? Kita sampai ke hari ini kita boleh makan apa saja yang kita nak. Sebelum Allah tutup satu rahmat nikmat makan,
Doktor kata kau dah tak boleh makan benda-benda ni. Rahmat ditarik lah tu. Kan dapat kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, jantung. Banyak dah tu rahmat ditarik tu. Tapi kita masih lagi rasa, ini penyakit. Bukan bentuk rahmat ditarik. Kan? Dapat isteri yang baik, rahmatlah tu. Dapat circle yang baik, rahmatlah tu. Ustaz, maknanya kalau kita, maknanya dia kita hilang rahmat tu sebab atas sikap kita sendiri kan yang macam lalai pada Allah kan? Macam tu. Yes, betul. Kadang tindak tanduk kita tu yang menyebabkan rahmat tu hilang. Sama juga kalau kita berkawan, mulut kita yang puaka ni dah menyebabkan kawan tu hilang. Tapi kita rasa, kita je yang betul. Kan? Kita rasa, dia itulah yang oversensitif dengan perkataan kita. Sedangkan kita tak tahu, kerana mulut kita ni lah orang menjadi semakin jauh dan benci pada kita. Oops. Kan? Maka, kerana itu, kerana kita rasa, saya berpegang dengan prinsip Ustaz. Saya tak kisahlah orang suka ke tak suka ke apa yang saya cakap je. Saya sangat pembaris dan lurus. Rupanya Allah sedang tutup nikmat kita berkawan. Kita lupa sudut pandang itu. Kita duk ingat, apa yang kita buat ni betul. Rupanya bukan. Kita sedang selfish. Kan? So yang kita khawatir ialah Allah terus totally tarik keseluruhan rahmat. Kan Allah bagi tahu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kau nak kira rahmat Allah, nikmat Allah, satu nikmat Allah, kau tak akan dapat kira. Rupanya bila Allah tarik keseluruhan rahmat, kita tak tahu macam mana nak say dalam bentuk perkataan, apa lagi benda yang kita hilang sebab selama ni pun kita tak pernah sedar rahmat yang Allah bagi. So kalau puan tanya, macam mana kita nak tahu rahmat tu dah ditarik atau belum? Rahmat yang kita ada pun kita tak sedar. Macam mana kita nak tahu dia dah ditarik? Kan? Pernah tak? Mungkin from time to time kita kena buat lawatan ke tempat-tempat yang strategik untuk beragama. Apa tempat strategik? Kita kena melawat hospital. Kat situ kita akan nampak sangat banyak rupanya Allah telah kurniakan kita rahmat. Rahmat mata boleh berkedip kemudian dirembeskan air. Ada orang yang bergantung dengan aimo setiap 2 jam kena titik. Sebab mata dia dah tak boleh keluarkan air. Sengsara kalau mata tak berair. Cuba lepas ni, tenung je skrin komputer tanpa berkedip. Cuba buat 16 minit. Banyak. Sangat banyak rahmat Allah. Sangat banyak. Dan dalam banyak-banyak rahmat, ulama mengkelaskan rahmat Islam dan beriman itu tinggi. Rahmat faham Quran itu tinggi. Dan bila Allah kata Allah laknat, orang tu dah tak ada peluang untuk faham Quran, tak ada peluang untuk dapat dengar dakwah. Tak faham. Bukan dia tak dengar, tapi tak faham, tak masuk ke dalam hati. Wow. Dahsyat. So laknat tu jangan buat main. Allah bagi laknat, Allah jauhkan kita dari rahmat. Wallahu a'lam. Ustaz, ada satu soalan dalam chat room Ustaz. Dia tanya kenapa malaikat Jibril hanya mendampingi Nabi Isa, lepas tu Nabi yang tak ada pengikut tu, adakah kaum tu tak dapat hidayah dari Allah? Okey. Kenapa Jibril mendampingi Nabi Isa? Kemungkinan sebab Nabi Isa dia tak ada model seorang ayah. Nabi Isa kan lahir tanpa ayah. So dia tak ada susuk tubuh model ayah tu macam mana.
Itu mungkin Jibril yang pandu, menggantikan keperluan seorang ayah. Nabi yang tak ada pengikut, bukan sebab mereka kaum tu tak dapat hidayah, itu kerana sebab kaum tu tak nak terima hadiah. Kadang-kala kita rasa saya tak boleh nak jadi baik sebab saya tak dapat hidayah. Rupanya bukan sebab kita tak dapat hidayah. Kita yang tak terima hadiah yang datang tu. Malah bukan kita tak terima, kita tolak pula. Adakah Yahudi Bani Nadir tidak terima hidayah? Tak dapat hidayah? Hidayah bertumpu kot. Nabi datang tunjuk akhlak yang baik, komuniti yang baik. Semua tu bentuk hidayah lah, bentuk kita nampak. Tapi sebab kita tak nak, tak terima. So boleh jadi itulah punca dia. Kita yang yang membuat komen kata, oh mereka tak terima hidayah kot. No. Sebab kalau kita kata mereka tak terima hidayah, itu perkataan tu sama dengan Allah tak bagi. Sedangkan Allah kata, hidayah tu tanggungjawab kami yang bagi. Hidayah tu tanggungjawab kami yang bagi. So Allah Subhanahu Wa Taala out of his way bagi tahu ini tugas aku. So tak siapa pun manusia yang tak mungkin ada manusia yang tak terima hidayah. Allah dah bagi semua. Tinggal lagi dia terima atau tak. Macam isteri saya dah masak. Tinggal lagi suami dia makan ke tak. Kalau dia masak sayur, saya taklah makan. So maksudnya saya tak terimalah hidayah tu. Saya tak ambil lah hidayah tu. Tak ambil lah sayur tu walaupun dia masak. Gitu. Kita yang tak terima. Lepas tu kita salahkan Tuhan tak bagi hidayah. Apa kes? Sama macam orang-orang yang suruh buat baik. Belum sampai seru lah Ustaz. Sekejap. Kau sedang menyalahkan Tuhan, tak sampaikan seruan untukmu. Wah, keruk betul kita ni. Kan kita sedang menyalahkan pihak ketiga. Siapa pihak ketiga tu? Tuhan. Kau nak kata Tuhan tu tak sampaikan seruan pada engkau? Woi, hebat betul level engkau ni. Kan? So boleh jadi perkataan-perkataan kita itulah yang menyebabkan dunia ni semakin teruk dan semakin teruk. Circle kita semakin teruk dan semakin teruk. Masyarakat kita semakin jauh. Sebab perkataan-perkataan kita. Yang banyak menyalahkan itu dan menyalahkan ini. Akhirnya menyalahkan Tuhan. Wah, tanpa sedar. Wallahualam. Ustaz, ini mungkin soalan terakhir. Terakhir Ustaz. Tak apa. Terakhir yang kedua. Ni apa ni di chat room ni, anak saya umur 9 tahun tanya kenapa akhir zaman nanti turun Nabi Isa bukan Nabi lain. Saya tak pandai nak jawab. So Ustaz tolong jawab. 9 tahun tanya pasal Nabi Isa turun nanti. Okey. Pertama sebab janji dari Allah. Yang kedua kerana Nabi Isa nak melunaskan kekeliruan. Kekeliruan apa? Majoriti manusia menganggap ada ajaran agama yang ketiga berasingan dengan Yahudi, berasingan dengan Islam. Yang disebut Nasara, Kristian. Berapa ramai yang percaya Kristian ni? Ramai. Daripada 8 bilion manusia, cuba tengok yang Kristian berapa? Ramai gila. Lagi ramai daripada Islam. Islam 1.8 bilion je.
Kristian lebih ramai dari itu. Ya, Kristian lebih ramai daripada itu. Dan seramai-ramai tidak manusia ni yang percaya Nabi Isa ni begini dan begini, Isa ni begini dan begini, Nabi Isa nak clarify. Aku bukan seperti yang kau sangka. Pertama, aku bangsa Yahudi. Korang bukan bangsa Yahudi. Yang kedua, aku bukan anak Tuhan. Aku ni Nabi. Kitab yang diturunkan, kitab Injil diturunkan untuk aku, untuk bangsa Yahudi, bukan untuk korang. Dan kemudian Nabi Isa nak bunuh babi, yes, nak bunuh babi, dan musnahkan salib. So, sepanjang manusia-manusia yang ramai ni, mereka keliru. Keliru, ikut-ikut je. Tanpa sebarang dasar ilmu yang sahih, ikut je. Dan ikut tu pula sepenuh hati. Tuan-puan, kalau nak bandingkan orang Kristian menangis dengan kita, diorang lebih banyak menangis tau. Mereka punya sandaran keimanan tu benar-benar sepenuh jiwa. Mereka ni orang baik. Mereka nakkan kebaikan. Cuma lagi mereka tak ada sumber yang betul. Mereka berpandukan jiwa. Mereka tak ada niat jahat pun. Tak. Mereka sangat baik. So, bila Nabi Isa turun, clarify, Nabi Isa akan ajak mereka-mereka yang Kristian, jom. Inilah Tuhan yang sebenar. Inilah Tuhan yang sebenar. Mereka sangat ikhlas sebenarnya. Kita je yang tak tahu macam mana cara nak bawa. Sehinggalah Nabi Isa turun untuk bantu mereka cari kebenaran. Inilah agama yang benar, Islam. Bagaimana pula kalau kita cuba buat baik contoh kepada family atau kawan kita yang pernah tak tegur siapa, tapi kita cuba jernihkan keadaan dengan memberi hadiah untuk mereka tetapi tak diterima dan dikembalikan. Apakah si penerima itu seperti belum dapat hidayah? Jadilah kita kalau kita hiraukan dan malas nak buat baik lagi, mohon pencerahan Ustaz. Kita pindah tempat lain lah. Dah dia tak nak, kita bagi pun dia tak nak kan? Atau ada cara lain? Kita jangan bagi atas nama kita. Kan bagi hadiah, macam mana dia boleh tolak? Sebab dia tahu benda tu dari kita dan dia tak suka kita. Kalau betul kita nak bagi hadiah, jangan atas nama kita. Atas nama orang lain. Tapi niatkan untuk dia. Kan sedekah, ya Allah aku sedekah ni atas nama orang tu ya Allah. Harap dia boleh terima aku. Aku mungkin buat salah dan aku pun tak tahu apa salah aku. Atau dia mungkin buat salah. Kami pernah berbaik tapi berenggang ya Allah. Aku nak betulkan keadaan, dia tak nak. Mengadulah pada Allah, merayu. Buat kebaikan, doakan dia. Moga hati dia berubah. Sebab yang pegang hati ni Allah. Dia tak terima tu sebab hati dia tak nak. Dia bukan benci hadiah tu. Dia benci orang yang bagi. Kan? Belikan Shopee. Kat Shopee tu tulis nama dia atas alamat dia. Orang tu takkan tahu daripada mana. Cuba buat 300 kali. Jangan buat sekali, dia tolak. Buat 300 kali. Mana dia nak tolak? Lagi dia suka sebab barang free. Barang free kot. Kan? So, tentang hati ni, kita takkan boleh kawal dan kuasai hati orang lain. Tak. Tapi apa yang kita boleh guna, orang tengah. Siapa orang tengah kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergantunglah pada Allah. Mohonlah pada Allah. Minta tunjuk. Kadang kita kata, ya Allah, saya tak tahu nak buat macam mana Ustaz. Dah buntu dah ni Ustaz. Mintalah Allah pandu. Ya Allah, pandulah aku nak buat macam mana ni. Aku buntu. Maka Allah akan tunjuk jalan. Kalaupun Allah tak tunjuk jalan melalui kita, Allah akan gerakkan orang-orang dekat keliling. Allah akan gerakkan orang tu sendiri yang berubah. Wallahu a'lam.
Masya Allah. Kan Nabi ada doakan 2 Umar kan? Nabi berhadapan dengan siapa? Abu Jahal, Amru dan Umar Al-Khattab. Pada tahun ke-6 kenabian. Nabi doa pada Allah. Ya Allah, kuatkanlah Islam ni dengan 2 Umar. Nabi doa. Dan Nabi tak jumpa dengan orang tu dan beritahu, aku harap Islam kuat dengan kau. Tak. Nabi doa pada Allah dan Allah makbulkan salah seorang. Kan? Soalan anak saya umur 7 tahun. Dia tanya saya, kenapa Nabi Isa diseksa dan disalib, lepas tu non-Muslim sembah Nabi Isa? Dia tanya saya, kalau nak sembah, kenapa diseksa? Okey. Kenapa dia diseksa dan disalib? Orang yang seksa dan salib Nabi Isa bukan tak sama dengan orang yang sembah. Walaupun dia punya bangsa dia sama, bangsa Rom yang seksa dan salib, bangsa Rom juga yang sembah mereka. Cuma tak sama. Yang seksa bukan Nabi Isa diseksa disalib tahu. Diserupakan dia orang lain yang diseksa dan disalib. Nabi Isa diangkat ke langit. Okey. Tapi perancangan untuk menyeksa dan mensalib itu dilakukan oleh satu bangsa nama dia Rom. Rom ni disuruh oleh Yahudi untuk buat benda tu. Kan tadi Yahudi ni dia banyak duit, dia boleh bayar orang, dia boleh beli orang dan dia boleh hasut. Kata kau pergi bunuh tu Isa tu. Kami dah tak suka. Disalib dia. So dia suruh Rom untuk pergi serang Nabi Isa. Sebab bila Rom yang pergi serang, maksudnya bukan diorang yang buat, diorang boleh lepas tangan. Bukan kami buat. Orang lain buat. Tapi dia suruh. Dia suruh. So, bila Nabi Isa dan kawan dia 12 orang dikepung, rumah dia dikepung, tu nanti adik boleh tengok, boleh cari dekat Google, nama dia The Last Supper. The Last Supper. The Last Supper. So waktu itulah Hawariyin 12 orang ni minta, boleh tak turunkan makanan dari langit? Kami nak tengoklah. Waktu kena kepung tu. Waktu tu lah yang makanan turun dari langit tu. Ma'idatan minas sama', makanan turun dari langit. Time tu lah. Dan waktu tu juga salah seorang daripada 12 orang ni rupanya orang yang mengkhianati Nabi Isa. Orang itu Allah rupakan dia, miripkan dia seperti Nabi Isa. Tak kala Nabi Isa diangkat ke langit, dia dimiripkan sebagai Nabi Isa. Dan tentera-tentera yang sedang menunggu di luar ni serbu masuk, tangkap dia dan dia yang disalib. Itu baru hukum dunia. Allah serupakan dia macam Nabi Isa, dia ditangkap, dia disalib. Dekat akhirat dia kenapa? Tak tahu. Tak disebut pun dalam Quran. Allah angkat Nabi Isa dan Allah turunkan semula untuk bunuh Dajjal. Untuk bunuh Dajjal. Gitu. So boleh baca tapi kena clarify balik maklumat-maklumat tu. Bukan Nabi Isa yang disalib, orang lain yang khianat Nabi Isa yang disalib. Nabi Isa diangkat ke langit. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Sebelum saya tutup majlis, izinkan saya buat hibahan khas ni pada 13 hari bulan 3, 2023, yakni Isnin besok, kita ada forum perdana Ambang Ramadan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Salih dan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim. Saya?
Okey, Ustaz. Pada pukul 8.15 malam. Nantikan, Masya Allah. Siapa tak ada ruginya, Masya Allah. Jadi, sebelum tu, izinkan kami perlihatkan montaj khas ini. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ada montaj. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Harap dapat bersabar ya. InsyaAllah. Nanti penuh debaran. Bisa tanding dengan avatar kan? Mudah-mudahan Ustaz. InsyaAllah. Okey. Kita ya. Ustaz menanti penuh debaran. Alhamdulillah Mira selesai. Tak ada kak tak keluar. Ustaz menanti. Tak keluar dekat skrin. Ada lah dekat skrin dekat ada. Mana ada? Kita orang tak ada. Tak Sekejap ada kat sini kak. Cuba sekali lagi. Bismillah. Tak masih sabar menanti. Okey. Muzik tak ada. Ada Mira. Okey. Cuba. Tadi ada dah suara. Tak Lah, ada ni tak apa ada. lah Ina. Tu Okey. dia baru Suara, keluar. Suara tak ada. suara. Okey, suara Nasi nak kena buka ni. Sekejap Ustaz. First time. Suara keluar tapi gambar tak keluar kak. Wah, siapa yang handsome tu? Wah, Ada suara tak Mira? Tak ada. Dia macam Ah, keluar sangkut-sangkut. Ah, lepas Hitam, hitam. gambar pun hitam. Zulumat, zulumat. sekejap. Itu dia Ustaz. Handsome Ustaz. gambar saja begitu. Tak keluar kak. Ada something wrong lah tu. Tu dia. InsyaAllah Ustaz, kita orang akan buat sampai keluar suara tapi pada kuliah-kuliah berikutnya selepas ni sampai hari program. Minta maaf Ustaz Boleh, tak apa. Kita akan share di grup juga nanti insyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan berjalan lancar, doakan insyaAllah. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari insyaAllah. Kuliah kita hari ini pada pukul 8 malam bersama dengan Al-Fadil Ustaz Yang Ma'arif Dato' Abbas bin Nordin dengan hak wanita dalam Undang-Undang Keluarga di Malaysia. Kita tak ada kuliah Isyak hari ini ya. Jadi teruskan bersama-sama dengan Gemenur Iman. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah dan kelemahan itu dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.
Selamat berhujung minggu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semoga murah rezeki. Terima kasih semua. Terima kasih.